Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi pada para pelajar sekalian. Saya harap masih lagi bersemangat dan masih lagi ceria dan fokus dalam meneruskan sesi pembelajaran secara online yang disediakan oleh pihak Ibu Pejabat Jabatan Tenaga Manusia dalam era kita menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini. Okay, untuk kuliah hari ini kita masih lagi memperkatakan tentang learning activity yang kedua, iaitu tentukan kesesuaian mesin pengancanan suntikan. Okay, dalam tajuk yang pertama itu dalam slot yang kelima yang untuk video penerangan yang pertama, saya dah ceritakan sebuah sikit berkaitan dengan jenis mesin pengancanan suntikan. Jadi untuk kuliah kali ini kita ada sambungan sedikit, iaitu task ini ataupun tajuk kecil ini adalah tajuk yang saya tambah ke dalam LA2 ini, iaitu berkaitan dengan ringkasan kitaran proses dan juga istilah pengecualian. Kedua-dua tajuk ini adalah tajuk penambahan, okay? Dan mungkin di dalam silibus tidak terdapatnya tajuk ini. Jadi saya rasa kedua-dua tajuk ini ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan. Jadi saya masukkan juga untuk kita bincang sama-sama di dalam ni. Mungkin ada yang memberi manfaat kepada para pelajar sekalian. Okey, untuk subtask yang pertama, iaitu berkaitan dengan ringkasan kitaran proses. Okey, kat sini saya dah paparkan seperti mana yang kita tahu. Okey, di dalam proses injection molding ataupun pengancanan suntikan ni terdapatnya 6 kitaran proses ataupun 6 langkah, 6 step untuk melengkapkan satu kitaran proses pengancanan suntikan. Secara basicnya terdapat 6, iaitu yang pertamanya adalah mold close ataupun penutupan acuan. Okay, yang kedua, fasa yang kedua adalah fasa injection ataupun injection phase. Yang ini material disuntik masuk ke dalam acuan. Yang ketiga adalah holding phase, di mana berlakunya proses penahanan untuk mengelakkan material daripada kembali semula ke dalam sprue ataupun ke dalam sistem runner ataupun terus balik ke dalam skru kita. Okay. Dan seterusnya adalah fasa cooling dan juga fasa refilling. Okay. Kedua-dua fasa ini berlaku serentak. Fasa cooling dan juga fasa refilling. Start saja proses refilling, di situ proses cooling juga bermula di situ. Dan bagi step yang kelima adalah mold open. Setelah habis pengambilan material semula, pengisian material semula, mold akan dibuka dan seterusnya ejection fasa lentingan produk. Okay. Ini adalah kitaran asas penghasilan produk melalui kaedah pengancanan suntikan. Okay. Ini pula adalah kitaran yang lebih lengkap. Tadi kita lihat ada 6 saja langkah. Tetapi untuk kitaran proses yang lebih lengkap ni kita ada penambahan 4 lagi langkah di dalamnya. Okay. Mungkin kita boleh go through satu persatu, okay, secara sepintas lalu lah. Okay. Okey, kalau kita lihat di sini, start ataupun permulaan injection bermula di sini, mold closing macam tadi juga. Okey. Selepas daripada mold closing ini, berlakunya mold locking. Okey, bila mold menutup, ataupun acuan ditutup, perlunya ada mold locking di sini. Maknanya, bila mold locking ini berlaku, maknanya tekanan pengampitan pada ketika ini adalah tekanan pengambitan maksimum yang kita laraskan pada mesin. Okay. Sekiranya tidak berlakunya mold locking,
Mana tekanan pengampitan ataupun clamping force yang dikenakan kepada mole adalah dalam keadaan yang minimum. Ini tidak akan mampu untuk menahan tekanan suntikan nanti. Jadi mole locking ini penting. Seterusnya adalah injection unit move forward, maknanya pergerakan injection unit ke hadapan. Sekiranya pada permulaan setting kita tidak meletakkan injection unit di hadapan, rapat dengan locating ring ataupun screw bush. Jadi apabila kita jalankan secara semi auto ataupun auto, injection unit ini akan mengambil tempat sebagai salah satu daripada kitaran proses. Tetapi sekiranya kita dah meletakkan injection unit rapat dengan screw bush secara manual sebelum kita jalankan operasi semi auto ataupun auto, jadi kita boleh skip lah langkah ini. Dan seterusnya bila mole tutup dan injection unit dah rapat ke acuan, mole dah locking, jadi fasa berikutnya adalah fasa injection berlaku. Fasa injection berlaku, seterusnya ada pertukaran fasa switchover. Switchover position, pertukaran fasa di antara fasa injection dengan fasa holding berlaku. Kedua-duanya di dalam fasa suntikan lah. Setelah habis fasa holding, tempoh masa yang kita tetapkan untuk penahanan material, jadi skru akan kembali semula untuk mengambil material, kita panggil sebagai screw back. Screw back juga berlaku bersama-sama dengan fasa cooling. Berlaku bersama-sama dengan fasa cooling. Seterusnya setelah habis tempoh masa dan juga setelah tamat pengambilan material, tempoh masa cooling pun akan tamat. Jadi setelah habis kedua-dua elemen tersebut ataupun langkah tersebut, maka mole unlocking berlaku. Tadi semasa tutup tadi dia dalam keadaan mole locking. Jadi untuk buka dia perlu unlocking dulu. Untuk membebaskan dia dalam keadaan daripada keadaan terkunci. Jadi setelah dia unlocking mengambil masa yang singkat beberapa saat, kemudian mole akan buka semula dan berlakulah proses ejection. Maknanya produk yang telah terhasil di dalam acuan disuntik keluar ke dalam disuntik keluar daripada acuan dan kita dapatlah satu shot produk yang lengkap. Kita go through sikit berkaitan dengan secara lebih detail sikit berkaitan dengan setiap langkah yang ada dalam proses pengecanan suntikan ini. Langkah pertama kat sini adalah mole closing ataupun penutupan acuan. Mana mole closing ini hanya akan berlaku sekiranya fungsi keselamatan pada acuan telah dipenuhi. Apakah fungsi-fungsi tersebut? Fungsi keselamatan acuan yang perlu kita penuhi. Yang pertama adalah kita kena pastikan bahawa safety door, keselamatan pada pintu, sama ada pintu hadapan ataupun pintu belakang. Begitu juga dengan push cover pada bahagian nozzle guard, pada bahagian unit suntikan juga telah ditutup. Ini akan membolehkan acuan ditutup. Sekiranya ada di antara safety pada mesin ini yang kita masih dalam keadaan terbuka, dalam keadaan tidak dalam keadaan yang sepatutnya, jadi proses penutupan acuan tidak akan berlaku. Dan juga kita kena pastikan juga bahawa ejector perlulah kita kembalikan pada kedudukan asal. Ejector pin yang kita tolak produk keluar tadi, kita lentingkan produk keluar, mestilah dikembalikan pada kedudukan asal secara sepenuhnya. Tidak boleh kembali separuh ataupun 3 suku dan sebagainya. Perlu dikembali ke kedudukan asal sepenuhnya. Barulah mole akan menjalankan function untuk menutup acuan tersebut. Apa yang berlaku pada masa langkah mole locking? Mole locking ini penting sebab apa yang penting di sini adalah apabila berlakunya mole locking ini bermakna clamping force ataupun tekanan pengampitan
telah ada di bahagian belakang acuan tersebut, iaitu peranan clamping force ini adalah untuk menahan daya tolakan yang disebabkan oleh proses suntikan material ke dalam acuan. Apabila material disuntik ke dalam acuan yang mempunyai tekanan-tekanan tertentu, ke kualiti ataupun kuantiti tekanan tertentu, jumlah tekanan tertentu yang akan menolak bahagian movable platen ke belakang. Sekiranya clamping force tidak cukup kuat untuk menahan tolakan tersebut. Jadi clamping force penting. Apabila locking terjadi, mana clamping force memang telah tersedia sepenuhnya untuk menahan tekanan suntikan tersebut, untuk menghalang pada bahagian pada split line ataupun pada parting line terbuka. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, clamping force hanya akan berlaku, iaitu penutupan sempurna hanya akan berlaku sekiranya tidak terdapat benda asing pada permukaan acuan. Mungkin ada tertinggal sepihan material ataupun sepihan produk yang terlekat di dalam acuan. Okay. Dikira benda asing di dalam acuan. Okay. Yang mempunyai sedikit ketebalan. Jadi sekiranya terdapatnya benda asing tersebut, semasa mold tutup, dia tidak akan menemui touching position. Bila tidak menemui keadaan touching position, maka clamping force maksimum yang kita setkan pada mesin tersebut tidak akan apply di situ, tidak akan aplikasi di belakang acuan tersebut untuk menahan tekanan suntikan. Yang kedua juga kita kena pastikan bahawa jarak peralasan keselamatan acuan mold safety berada pada julat yang telah ditekan. Okay, jarak pembukaan acuan mesti betul, dan juga jarak keselamatan acuan ataupun mold safety. Okay, untuk mesin-mesin tertentu seperti mesin jenis Battlefield, okay, julat minimum yang ditetapkan untuk mold safety adalah 0.2 mm. Jadi kita kena pastikan julat tersebut mestilah melebihi daripada 0.2 mm. Ini bergantung pada pengeluar mesin masing-masing lah. Ya. Okey, injection unit bergerak ke hadapan. Injection unit move forward. Okey, di mana dalam fasa ini kita perlu pastikan bahawa kita perlu laraskan pergerakan ataupun kelajuan pergerakan injection unit ke hadapan mesti dalam keadaan yang mempunyai kelajuan yang perlahan. Ini adalah untuk memastikan keselamatan, tidak berlaku hentakan atau tidak berlaku pelanggaran yang kuat di antara nozzle di sini, di sini dengan bahagian screw bush pada acuan yang telah kita pasangkan pada acuan, pada mesin tersebut. Jadi ini penting untuk menjaga jangka hayat, terutamanya pada bahagian nozzle. Okay. Jadi kelajuan yang perlahan adalah pilihan yang baik. Okay, fasa utama yang perlu dilalui sepanjang tempoh pengacuanan adalah fasa injection. Okay, fasa ini adalah antara fasa yang agak kritikal, yang melibatkan kelajuan suntikan, melibatkan kelikatan bahan di dalam barrel, dan kelajuan suntikan ini boleh mempengaruhi kualiti pada produk. Jadi fasa injection adalah fasa yang sangat penting untuk kita beri perhatian sepenuhnya. Okay, di mana dalam fasa ini leburan akan disuntik masuk ke dalam acuan, di mana kelajuan suntikan bahan ke dalam acuan bolehlah dilaraskan kepada beberapa profil kelajuan bergantung kepada reka bentuk dan bentuk geometri produk yang kita hasilkan, terutama pada ketebalan produk. Okay, di mana untuk produk yang mempunyai ketebalan yang rendah, okay, kelajuan suntikan yang tinggi disarankan. Begitu juga sebaliknya kalau produk yang mempunyai ketebalan dinding yang tebal, jadi kelajuan suntikan yang perlahan boleh kita gunakan. Jadi profil kelajuan bergantung kepada bentuk produk dan ketebalan produk. Okay. Jadi sebaik-baiknya kalau ikut rule of thumb
untuk proses suntikan ataupun pelarasan untuk bahagian suntikan. Untuk pelarasan ataupun untuk pelarasan fasa, atau pelarasan profil suntikan, perlulah diletakkan seminimum yang mungkin. Maksud saya di sini adalah kita boleh gunakan 3-4 step ataupun 4 langkah suntikan. Pertama, perlahan sederhana laju ataupun laju sederhana perlahan ataupun perlahan sederhana laju dan sebagainya. Tetapi sebaik-baiknya, sekiranya tidak mendatangkan defek pada produk, seelok-eloknya kita menggunakan hanya satu profile speed sahaja untuk proses suntikan. Ini adalah membantu untuk melancarkan proses dan memberi kualiti yang baik pada produk yang kita hasilkan. Dalam proses suntikan itu sebenarnya terdapat 3 fasa yang kita boleh asingkan. Tetapi di sini untuk setakat facilities bengkel yang kita ada, kita cuma dapat membezakan antara 2 fasa saja, iaitu fasa holding dan juga fasa injection. Satu lagi fasa yang terdapat di sini adalah fasa packing. Untuk membezakan antara fasa-fasa, iaitu fasa injection, fasa packing dan fasa holding, untuk membezakan antara fasa packing dan juga fasa holding, kita perlukan facilities ataupun perlu tambahan peralatan yang kita panggil sebagai pressure sensor di dalam acuan. Sekiranya pressure sensor ataupun sensor tekanan ada kita pasang di dalam acuan kita, kita boleh bezakan antara fasa packing dengan fasa holding. Jadi dalam facilities macam saya katakan tadi, facility bengkel kita tidak mempunyai peralatan tersebut, jadi memadai. Kalau kita buat peringkat ini, kita kenali sebagai proses injection kita terdiri daripada 2 fasa, fasa injection dan fasa holding. Ini ada sikit lagi penambahan. Ini berkaitan juga dengan injection, iaitu adalah injection pressure ataupun tekanan suntikan. Injection pressure dan injection speed adalah 2 parameter yang berhubung kait antara satu sama lain. Sekiranya kita buat pelarasan pada injection speed, tetapi kita letakkan nilai sifar atau nilai kosong pada nilai injection pressure, maka proses injection tidak akan berlaku. Begitu juga sebaliknya, sekiranya injection speed kita letak dengan nilai sifar dan kita laraskan injection pressure pada nilai yang maksimum, keadaan tersebut juga tidak memungkinkan akan berlakunya proses suntikan berlaku. Jadi kedua-dua nilai ataupun kedua-dua parameter ini mestilah mempunyai nilai-nilai yang tertentu, dan nilai yang seelok ataupun nilai yang optimum mungkin kita akan sentuh nanti di dalam semester 3 di dalam injection molding process optimization. Kat sana kita boleh lihat apa nilai injection pressure yang paling sesuai, apakah nilai injection speed yang paling sesuai. Yang pasti di sini tidak boleh mana-mana satu daripada parameter ini diletakkan dalam keadaan terlalu minimum ataupun dalam keadaan kosong ataupun sifar. Sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam fasa penahanan ataupun holding phase ini sebenarnya ada 2 fasa yang terlibat di sini, iaitu fasa packing dan juga fasa holding. Jadi untuk peringkat ini kita kenali fasa ini sebagai fasa holding ataupun fasa penahanan sahaja. Apakah berlaku dalam fasa penahanan ini? Selepas habis proses suntikan dilakukan, material yang mempunyai tekanan tinggi yang diasap masuk ke dalam acuan mempunyai tekanan balikan yang tinggi. Maknanya material yang masuk ke dalam kaviti acuan bersedia untuk bergerak dengan tekanan tinggi ke
ke setiap genap ataupun segenap arah yang ada, yang mempunyai ruang di dalam acuan. Jadi antara ruang yang wujud di dalam acuan adalah ruang di mana terdapatnya gate ataupun laluan material masuk tadi. Jadi untuk memastikan material tidak dapat masuk semula ke dalam sistem runner ataupun ke dalam skru. Jadi di sinilah peranan holding pressure mengambil tempat, di mana fasa holding ini akan terlebih dahulu akan membuat proses pemadatan ataupun kompres leburan tadi ke dalam acuan untuk memenuhi rongga acuan itu sebaik mungkin, dan pada masa yang sama akan menahan supaya leburan yang dipaksa masuk ke dalam rongga kaviti acuan itu tidak dapat keluar daripada kaviti acuan tersebut melalui gate kemasukan material tadi. Sekiranya material mempunyai peluang untuk kembali ke dalam sistem runner, jadi produk kita akan mengalami masalah defect seperti sink mark, tanda tenggelam ataupun void dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk mengatasi masalah yang tersebut. Okay. Ini apa yang saya sebutkan tadi. Okay. Terutama sekali untuk produk yang tebal. Okay. Untuk produk yang tebal sebegini. Okay. Sekiranya proses penyejukan, tempoh masa penyejukan tidak mencukupi. Begitu juga dengan tekanan penahanan, holding pressure terlalu rendah. Setelah acuan dikeluarkan daripada acuan, setelah produk dikeluarkan daripada acuan, kita akan dapati ada kesan simak pada produk tersebut. Ini disebabkan oleh material yang memasuki rongga produk yang mempunyai ketebalan yang tinggi, masih dalam keadaan yang panas. Jadi dia masih berkeupayaan untuk mengecut. Jadi design ataupun reka bentuk ini adalah reka bentuk yang tidak begitu elok, tidak begitu baik. Jadi perubahan daripada reka bentuk yang ini kepada reka bentuk yang lebih baik sebegini adalah lebih digalakkan. Dan salah satu lagi masalah yang mungkin timbul adalah masalah shrinkage. Ini juga adalah disebabkan oleh faktor tekanan penahanan yang kurang ataupun holding pressure yang kurang. Okey, seterusnya kita tengok sikit berkaitan dengan beberapa istilah yang biasa digunakan dalam proses suntikan, dalam proses pemancanan suntikan. Iaitu yang pertama di sini apa yang kita sebutkan sebagai melt cushion. Apa dia melt cushion ini sebenarnya? Melt cushion ini sebenarnya adalah bagi ataupun simpanan lebihan leburan material di hadapan skru salingan setelah habisnya proses suntikan dan juga proses holding berlaku. Jadi kat sini adalah lebihan setelah material disuntik masuk ke dalam acuan, kaviti sudah penuh dan fasa injection dan fasa holding telah tamat. Balance material yang terdapat di hadapan skru ini yang kita panggil sebagai melt cushion. Lebihan material yang tertinggal di hadapan skru setelah fasa injection dan fasa holding selesai. Ini yang kita panggil sebagai melt cushion. Begitu juga dengan residual melt cushion pun sama juga, istilahnya lebih kurang sama juga. Fasa seterusnya adalah fasa metering ataupun juga dikenali sebagai screw back phase. Maknanya skru akan bergerak berpusing, bergerak ke belakang secara berpusing, di mana proses putaran skru ini adalah disebabkan oleh pergerakan motor yang disambung kepada skru tersebutlah. Putaran skru itu akan menyebabkan pergerakan material melalui flight yang ada pada skru salingan, dan bergerak ke hadapan. Pengumpulan material ataupun leburan di bahagian hadapan skru ini akan menyebabkan semakin lama semakin bertambah kuantiti yang ada di depan,
Okay, jadi setelah kuantiti itu bertambah, jadi apa yang berlaku adalah material tersebut yang memerlukan ruang yang lebih luas, jadi dia akan menolak skru ini bergerak ke belakang. Okay. Jadi itu akan menyebabkan pengumpulan material bertambah daripada masa ke semasa di hadapan skru, selagi mana skru itu masih berputar. Okay. Nah, istilah lain dia juga dipanggil sebagai metering ataupun juga dipanggil dengan istilah dosing. Begitu juga ada juga yang menamakan proses ini sebagai regeneration. Okay. Penjanaan semula sejumlah kuantiti material yang kita perlukan untuk kitaran proses berikutnya. Okay, apakah yang berlaku dalam proses screw back ni? Fasa metering ini. Okay, apabila skru berpusing, okay, jadi secara tak langsungnya, secara graviti, material yang berada di dalam popo akan mengalir turun, akan bergerak turun ke bahagian feed-throat, terusnya masuk ke dalam barrel. Ini kita panggil sebagai, istilah pertama adalah feeding ataupun suapan. Okay, istilah pertama adalah suapan. Yang seterusnya, semasa pergerakan skru berputar, dia akan mengasak material ke hadapan. Pada masa yang sama akan berlakulah proses pemadatan. Okay. Pemadatan material. Begitu juga dengan proses pelembutan dan peleburan material. Okay. Dan pada keadaan peleburan material di mana haba daripada heating element ataupun haba daripada heater band yang terdapat di sekeliling barrel. Sekeliling barrel ni terdapatnya heater. Okay. Alat pemanas, gelung pemanas. Heater tersebut akan memanaskan lebih kurang 20% daripada kepanasan leburan tersebut, dan selebihnya lebih kurang 80% terhasil disebabkan oleh shear heating ataupun shear rate yang berlaku semasa putaran. Ini sebenarnya adalah geseran. Haba yang terhasil disebabkan oleh geseran yang terhasil menyebabkan haba terbentuk. Okay, itu sebenarnya lebih kurang 80% haba yang terbentuk datang daripada proses shear rate ini atau proses geseran ini. Okay, sekiranya ada pengumpalan pepejal ataupun leburan tadi masih dalam bentuk gumpalan, maka ia akan dipecahkan di dalam fasa ini. Okay, dan antara lain yang juga penting yang tidak ketinggalan juga di sini adalah proses putaran skru tersebut akan membolehkan leburan tersebut akan bergaul dengan sebati ataupun dengan istilah lain kita panggil sebagai homogen. Okay? Leburan yang homogen, homogeny melt material. Okey, semasa putaran skru ke belakang untuk mengambil material juga, terdapat satu lagi perkara yang berlaku di sini adalah yang kita panggil sebagai back pressure, tekanan balikan. Itu tekanan yang wujud di belakang skru. Tekanan ini kita boleh laraskan ketinggiannya, sama ada tekanan itu tinggi ataupun rendah, kita boleh laraskan bergantung kepada keadaan-keadaan tertentu. Okay. Ini mungkin kita akan bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lain lah. Okay. Ini kalau nak bincangkan panjang. Di sini jadi saya tak nak ambil masa yang panjang sebab ini cuma subtopik yang additional. Okay. Selain daripada back pressure, terdapat juga subback. Subback. Apa yang dimasukkan dengan subback ni adalah skru berputar semasa pengambilan material. Setelah habis jumlah pengambilan material mencukupi seperti mana yang kita laraskan, skru akan bergerak ke belakang tanpa berputar sedikit, mungkin dalam 5 hingga 10 mm ke belakang. Ini yang dipanggil sebagai subback. Apa tujuannya adalah untuk membebaskan tekanan yang wujud di hadapan skru. Okay. Seterusnya fasa yang diperuntukkan, masa yang paling tinggi sekali dalam proses sepanjang proses kitaran proses pengencanaan suntikan ini adalah masa yang kita panggil sebagai cooling phase.
ataupun fasa penyejukan. Fasa ini penting untuk memastikan produk kita apabila dikeluarkan daripada acuan, dia lanting keluar daripada acuan nanti dalam keadaan kualiti yang baik, dalam keadaan yang sejuk, dalam keadaan yang beku, dalam keadaan yang keras. Okay? Jadi ini akan menjamin dimensinya kekal, kualitinya seperti mana yang kita kenali dalam spesifikasi produk. Okay, setelah habis fasa penyejukan, okay, mold bersedia untuk dalam keadaan untuk membuka. Okay, mana produk sudah sempurna di dalam acuan, jadi mold sedia dalam keadaan membuka. Tapi sebelum proses mold open berlaku, mold perlu di-unlock terlebih dahulu ataupun diriliskan. Locking yang terjadi di permulaan semasa mold tutup pada permulaan kitaran proses. Jadi perlu di-unlock dulu supaya mold boleh bergerak ke belakang dengan sempurna semasa proses pembukaan acuan. Sekiranya unlock tidak berlaku, jadi mold tidak akan dapat bergerak ke belakang semasa pembukaan ataupun masa mold open. Okey, kitaran proses berikutnya adalah mold open. Okey, mana dalam keadaan kitaran proses mold open ataupun mold close juga. Mold open dan mold close sebenarnya dia perlu kita laraskan kelajuan bukaan ataupun kelajuan penutupan acuan. Okey, jadi elemen ni ataupun perkara ini bagaimana kita nak melaraskan kelajuan ataupun profil kelajuan acuan akan dibincangkan secara mendalam nanti di dalam tajuk ataupun di dalam modul mold installation. Walau bagaimanapun saya sentuh sedikit di sini di mana kelajuan acuan untuk membuka dan untuk menutup mempunyai profil yang agak berbeza. Ini disebabkan oleh keadaan-keadaan yang memerlukan. Okay, yang pertama untuk mold open, okay, setelah lengkap proses cooling, mold akan membuka. Kelajuan yang mula yang perlu kita laraskan adalah kelajuan yang mempunyai nilai tahap yang perlahan. Ini adalah untuk menjaga keselamatan produk yang terbentuk di dalam mold. Sebab kita tahu semasa proses suntikan berlaku terdapatnya tekanan di dalam acuan dan mungkin juga wujudnya tekanan vacuum di dalam acuan. Sekiranya kita buka dalam keadaan yang laju, mungkin akan merosakkan permukaan produk kita. Jadi untuk langkah yang seterusnya setelah produk bebas daripada kaviti acuan, jadi kita boleh laraskan dengan kelajuan yang lebih tinggi, lebih laju. Tapi tidaklah terlalu ekstrim. Ini mengikut keadaan lah. Ya. Seterusnya setelah mungkin satu jarak yang agak pendek sebelum proses open tamat, kita perlu laraskan supaya kelajuannya berada pada tahap yang minimum. Di sini adalah untuk memastikan tidak berlaku gegaran pada bahagian sistem clamping kita. Ini mungkin boleh merosakkan bahagian clamping. Jadi untuk bahagian tengah ni kita perlu lajukan. Ini sebagai tujuan untuk mempercepatkan cycle proses ataupun cycle time kitaran proses sepenuhnya. Okey, seterusnya berlakunya proses ejection, proses lentingan produk keluar daripada acuan tersebut lah. Okay, jadi untuk tajuk ni secara jelasnya saya dah kongsikan di dalam video penerangan yang bertajuk pengenalan asas acuan. Jadi para pelajar saya harap sekiranya agak masih kabur ataupun masih lagi kurang jelas berkaitan dengan bab ejector ni, sila kembali kepada video penerangan yang bertajuk pengenalan asas acuan pada slot yang ketiga kalau tak salah ataupun yang keempat kalau tak silap saya. Okey, jadi boleh lihatlah di sana dalam LA1. Okey. Saya dah kongsikan di sana lah. Jadi boleh kembali untuk melihat video tersebut lah. Okey, akhir sekali untuk
Getaran proses ini adalah berkaitan dengan cycle time. Ini adalah tempoh masa yang diperlukan untuk melengkapkan proses pengacanan suntikan yang kita lakukanlah untuk menghasilkan produk kita. Jadi cycle time ini penting, terutama di dalam industri. Seberapa cepat cycle time kita boleh laraskan, tetapi kena pastikan kualiti produk dan keselamatan mesin mold mesti berada pada keadaan keutamaan yang tinggi lah. Secepat mungkin kita boleh habiskan getaran proses, semakin banyak produk yang kita boleh hasilkan. Jadi getaran masa ataupun cycle time ini sangat penting bagi sebuah organisasi ataupun sebuah industri pengeluaran. Okay. Jadi di sini pengiraannya adalah bergantung pada setiap langkah tempoh masa yang diambil bagi setiap langkah pengacanan, daripada mold close, injection, fasa injection, fasa holding, refilling, cooling, mold open, ejection dan seterusnya tamat. Okay, ini tempoh masa keseluruhan untuk komplitkan satu getaran proses, itu kita panggil sebagai cycle time. Okey, kita tambah sedikit lagi berkaitan dengan beberapa term atau beberapa istilah penting yang kita gunakan dalam proses injection. Selain daripada apa yang saya sentuh tadi dalam slide daripada awal tadi. Okey, istilah pertama yang kita nak lihat di sini adalah intrusion. Okey, proses intrusion ni kita jarang gunakan metod ataupun kaedah ini. Okay, kita gunakan dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja. Boleh dikatakan sebagai emergency plan sahaja. Okay, untuk peringkat kecemasan sahaja. Apa yang berlaku sebenarnya di sini adalah bila kita menggunakan acuan yang besar, cavity size yang besar, tetapi menggunakan mesin yang agak kecil, mungkin kuantiti leburan yang kita suntik ke dalam acuan tidak mencapai kuantiti acuan yang kita perlukan. Jadi penambahan ataupun ekstra leburan perlu kita tolak ke dalam acuan untuk memenuhkan cavity tersebut. Jadi di sinilah method intrusion ini memainkan peranan penting, di mana metod tersebut adalah mekanisme yang berlaku adalah semasa kita membuat putaran skru pengambilan material, pada masa yang sama material di extrude ataupun ditolak ke dalam acuan sedikit. Ini sekadar untuk membuat sedikit penambahan kepada material di dalam acuan nanti. Okay. Dan seterusnya bahagian-bahagian yang lain akan dipenuhkan secara proses suntikan ke dalam acuan. Kaedah ini kita panggil sebagai kaedah intrusion, iaitu penambahan kuantiti leburan ke dalam acuan semasa proses refilling berlaku atau proses putaran skru berlaku. Okay, satu lagi istilah yang tidak kurang penting yang di sini adalah subback. Subback ini adalah proses pergerakan skru ke belakang tanpa berputar. Proses ini berlaku ataupun langkah ini berlaku setelah habisnya proses pengambilan material ataupun fasa metering selesai. Okay, kalau kita lihat kat sini, proses pengambilan material di sini tamat pada peringkat ini. Okay. Tetapi selepas itu berlakunya sedikit pergerakan skru ke belakang. Mungkin antara 5 hingga 10 mm. Ini apa yang kita sebut sebagai skru subback ataupun skru retract. Okay. Apa tujuan subback ini kita lakukan dalam proses pengacanan suntikan? Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya drooling di hujung nozzle. Okay, drooling ni adalah pengaliran lelehan material yang keluar di hujung skru. Okay, hujung skru tersebut pada nozzle, hujung nozzle tersebut disebabkan oleh tekanan
material yang tinggi di dalam skru. Disebabkan oleh leburan yang rendah, tekanan yang tinggi, maka material berkecenderungan untuk meleleh keluar daripada nozzle. Jadi subbag adalah satu peranan yang kita boleh apply atau boleh gunakan di sini bagi mengelakkan daripada berlakunya proses drilling di sini. Okay. Itu adalah peranan subbag. Okey, seterusnya adalah switch over point. Apakah switch over point? Apakah peranannya? Apakah kepentingan switch over point ini? Okey, dalam istilah-istilah yang lain terdapat juga beberapa istilah lain yang tetapi mempunyai maksud yang sama dengan switch over point. Antara istilah lain yang digunakan juga bagi menggambarkan switch over point adalah holding position ataupun juga disebut sebagai change over position dan juga switch over point. Dan ini adalah tiga istilah yang biasa digunakan. Switch over position, change over position, holding position. Ini tiga istilah yang sama. Okey, untuk mengaktifkan switch over point ini terdapat tiga kaedah. Okey, terdapat tiga kaedah. Yang pertama adalah kedudukan skru. Okey, screw position, masa, time dan juga mold cavity pressure sensor. Okey, yang ini macam saya sebutkan tadi, kita tak dapat alat sensor di dalam acuan. Jadi kaedah ketiga ini kita tak dapat nak gunakan dalam menentukan kedudukan switch over point tersebut. Okey. Jadi biasa kita gunakan sama ada kedudukan skru ataupun masa untuk menentukan switch over position. Apa kepentingan switch over position ini? Ini adalah tempat di mana berlakunya pertukaran fasa. Okay, di antara fasa suntikan ataupun injection phase kepada holding phase. Ini adalah bahagian injection phase. Sehingga peringkat ini pertukaran kepada holding phase dengan holding pressure yang lebih rendah berbanding dengan holding injection pressure di sini. Injection pressure tinggi, bila sampai ke peringkat ini diturunkan pressure pada tahap yang lebih rendah. Titik perubahan nilai tekanan di antara tekanan suntikan dengan tekanan penahanan, ini yang kita panggil sebagai switch over point ataupun change over point ataupun holding position. Ini penting dalam proses short teknik, proses penghasilan produk secara berperingkat. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut dalam mungkin dalam semester 3 berkaitan dengan pelarasan parameter bagi first trial mold, untuk mold untuk peringkat permulaan. Okey, permulaan kita terima acuan. Okey, jadi saya harap untuk kuliah kali ini, saya harap para pelajar telah dapat sedikitlah apa yang saya bincangkan di sini. Walau bagaimanapun saya faham ada kesukaran dalam kita melaksanakan pembelajaran secara online ini atau pembelajaran secara maya ini. Jadi walau bagaimanapun kat sini sekali lagi saya maklumkan bahawa saya ada sediakan satu laman YouTube channel di mana para pelajar boleh melayari laman tersebut dengan alamat web Cikgu Hakimi ILPJ ataupun pergi pada Google search engine, cari Hakimi Adam YouTube. Di sana bila anda akses ke laman tersebut, paparan ini akan muncul. Di dalam paparan ini, apa yang ada di dalam ni adalah video-video yang saya jadikan sebagai bahan pembelajaran online. Ada saya masukkan di dalam channel YouTube ni. Jadi untuk memudahkan akses kepada bahan pengajaran tersebut, sebagai alternatif anda juga boleh pergi pada YouTube channel yang saya bina. Lebih elok kalau para pelajar semua dapat subscribe sebab banyak lagi
info-info ataupun penerangan-penerangan yang saya akan kongsikan di dalam YouTube channel ini mungkin lebih banyak daripada yang terdapat di dalam platform yang dibina oleh JTM. Okay? Jadi jangan lupa subscribe dan juga kongsi dengan rakan-rakan yang memerlukan. Jadi di sini saya akhiri kuliah kita pada hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih atas fokus yang diberikan atau perhatian tumpuan yang diberikan semasa kuliah. Dan sekiranya terdapat apa-apa permasalahan ataupun pertanyaan, sila pergi pada YouTube channel saya dan letakkan persoalan ataupun permasalahan para pelajar sekalian pada ruangan komen. Jadi insyaAllah saya akan cuba jelaskan sekiranya ada sebarang pertanyaan. Jadi sampai di sini dulu kuliah kita pada hari ini. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.